Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Video kita pada kali ini, saya masih hendak bercerita tentang Hari Raya atau boleh bertepat lagi, kecelaruan sesetengah orang yang ada kemungkinannya baru nak berhari raya pada hari ini dekat Malaysia inilah. Pelik-pelik dia orang ni kan? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda pastinya perasan satu posting yang betul-betul viral semalam, iaitu posting ini daripada seorang wanita yang menggelarkan dirinya Awin Sultan, yang mengatakan bahawa mereka, iaitu dia dan juga beberapa pengikut dia lah, akan melengkapkan 30 hari Ramadan, 30 hari puasa, bermaksud mereka tidak berhari raya pada semalam hari Rabu. Mereka cuma akan berhari raya bermula pada hari ini, iaitu hari Khamis. Kiranya mereka tak nak ikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh penyimpan Muhur Besar Raja dan juga ketetapan yang telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja lah berkenaan dengan tarikh pengisytiharan Hari Raya Aidilfitri untuk tahun ini. Alasan mereka kata mereka tak nampak anak bulan secara mata kasar. Jadi secara asasnya mengikut kaedah yang mereka kata sepatutnya, jadi mereka tidak berhari raya pada semalam. Mereka betul-betul beriktikad mereka nak berhari raya pada hari ini. Di sini kita ada beberapa persoalan. Persoalan pertamanya lah, ada ke orang yang baru solat hari raya ini? Cuba anda beritahu dekat ruangan komen, kod-kod lah anda perasan ada orang yang baru nak bersolat raya pada pagi ini. Yang keduanya, saya tak berapa kenal siapakah Awin Sultan ini. Saya tak tahu siapa mengikut dia, saya tak tahu apa ajaran mereka dan sebagainya. Tetapi kalau nak kata mereka ini Wahabi pun tak boleh juga. Sebab antara pihak yang telah mencerap anak bulan yang membolehkan pengumuman hari raya itu dilakukan pada hari ini ialah Dr. Azri Zain Abidin, Dr. Mazhar. Dr. Mazhar ini pun kita tahu merupakan mufti Perlis dan memang sentiasa dikatakan sebagai seorang yang Wahabi dan sebagainya kan. Tetapi itulah, oleh kerana Dr. Mazhar pun antara terlibat mencerap anak bulan pada hari itu dan kita pun dah beraya semalam, jadi nak kata Awin Sultan ini golongan Wahabi ke apa-apa itu macam tak berapa tepat sangat. Tak tahulah kalau ada beberapa section lain kan. Yang ketiganya, benda ini sebenarnya boleh mendatangkan kekeliruan sebenarnya. Sebab apa tahu? Sebab sekarang macam ni, bab nak tengok anak bulan ini kan, secara asasnya kita ada beberapa kaedah. Kaedah yang biasa kita tengok ialah ruqyah dan juga hisab. Tetapi daripada ruqyah dan hisab juga ada beberapa pecahan. Sebab ialah seiring dengan teknologi, dengan pengetahuan, perkembangan zaman, jadi kaedah untuk menentukan wujud ataupun tidak anak bulan itu sudah semakin canggih sebenarnya. Kalau macam dahulu, ya, pada zaman Nabi memang kita tengok masa kasar, sebab ialah zaman Nabi itu kelengkapannya tidaklah seperti zaman sekarang. Zaman Nabi itu memang kita tidak ada teleskop yang berkuasa tinggi gila-gila ke apa-apa ke. Belum ada lagi pada ketika itu. Dia hanya ada beberapa ratus tahun selepas itu dalam zaman peradaban Islam dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah pada ketika itu Nabi kata nak tengok anak bulan, kena tengok janji nampak. Kan? Dan sekarang ini kita dah ada teknologi yang canggih. Kita ada teleskop, kita ada teropong, kita ada macam-macam lagi lah untuk melihat tentang bentuk anak bulan itu sendiri. Dan kita sudah ada kaedah astronomi untuk mengira tentang berapakah julat, orang kata apa, darjah anak bulan itu, berapakah kedudukannya, berapa persenkah, dan ianya kena mematuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk menentukan, okay fine, kalau dah lepas syarat ini, maka dah masuk bulan baru. Saya nak syarahkan benda ini pun tak boleh juga sebab ini bukan bidang saya. Saya nak serahkan kepada mereka yang lebih arif untuk mensyarahkan tentang teknik dan juga orang kata apa, langkah-langkah serta prosedur untuk pencerapan anak bulan ini. Tetapi nak ringkas katanya, mereka yang duk mencerap anak bulan ini tidaklah melakukan kesalahan ke apa-apa ke, sebab mereka just mencerap anak bulan mengikut peredaran zaman, mengikut kepada teknologi yang ada pada zaman ini, dan mereka juga telah mengikut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Jadi mereka bukan sesuka hati tengok, oh macam ada, okey tak apalah kita puasa, kita raya lah. Bukan macam tu sebenarnya. Sebab benda ini bukan kecil anak tau. Untuk menetapkan hari baru, bulan baru ini, terutamanya untuk Aidilfitri ni kan, benda bukan kecil anak. Sebab ianya melibatkan hukum. Yelah, sebab ini melibatkan antara wajib puasa, iaitu akhir bulan Ramadan, dan juga haram puasa, iaitu 1 Syawal. Jadi benda ini bukan kecil anak untuk dibawa main. Benda ni bukan sekadar satu, orang kata apa, olengan kosong, oh kita tak apalah kita puasa besok, oh tak apalah kita raya besok. Dia tak boleh macam tu. Dia kena melalui beberapa pertimbangan. Even lepas pencerap pun, that's why kita ada berapa banyak balai pencerap.
Dan daripada balai-balai pencerah itulah mereka akan gabungkan semua data itu. Mereka akan berbincang dan mesyuarat, dan kemudian hasil mesyuarat itu mereka akan dapat satu ketetapan yang akan dihantar kepada Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja pun bersidang secara ringkas, dan kemudian keputusan sama ada raya ataupun tidak akan diserahkan kepada penyimpan Mohon Besar Raja-Raja untuk diumumkan. Jadi prosedur dia bukan kecil anak tau, dia banyak sangat prosedur dia. Walaupun nampak macam ringkaskan, tapi sebenarnya prosedur yang berlalu itu adalah sangat-sangat banyak. Jadi Awi Sultan ini kata dia tak nak beraya lagi sebab dia tak nampak bulan dengan mata kasar. Tetapi berdasarkan kepada gambar-gambar yang ditunjuk dekat Facebook beliau dan sebagainya, beliau sendiri pun cuba teropong anak bulan tu gunakan handphone. Jadi tak aci lah kan. Mata kasar sepatutnya kau tak guna apa-apa. Jangan guna handphone pun. Sebab handphone itu pun merupakan satu bantuan teknologi. Sebab handphone ni ada keupayaan zoom. Dan pula kalau dia gunakan Samsung Ultra tu kan, lagilah zoom sampai 20 kali. Nampak jauh kan. Jadi itu pun dah tak berapa aci sebenarnya. Jadi anda kata kalau dia tak setuju dengan kaedah guna teleskop dengan teropong berkuasa tinggi oleh Jabatan Pencerapan dan sebagainya, jadi tindakan beliau untuk gunakan handphone itu pun dah bersamaan lah dengan apa yang digunakan oleh Jabatan Mufti sebagainya, betul tak? Jadi dia macam agak kontradik dekat situ. Jadinya tuan-tuan sekalian, nak tengok dengan mata kasar ini, kaul dia banyak. Banyak ulama' dah bahaskan tentang perkara ini. Seandainya kalau kita tengok dengan teropong dan nampak benda itu pun sama juga kita tengok dengan mata kita. Bukannya kita macam main agak-agak je kan, kita kira saja, tak tengok pun, kita just kira saja. Tu dia cerita. Tetapi bila kita tengok menggunakan teropong, kita nampak anak bulan tersebut, nampak zatnya, dah cukup sifat dan sebagainya, dah lah, cukuplah tu kan. Dan kita ini sebenarnya rakyat biasa, rakyat awam. Kita bukannya mufti, kita bukannya ulama' dan sebagainya. Jadi kita ini just ikut saja ketetapan ulul amri. Ulul amri ini pemerintah, ini maksudnya lah Majlis Raja-Raja, bukannya kerajaan. Kerajaan tidak menetapkan tarikh hari raya. Yang akan menetapkan tarikh raya ini ialah Majlis Raja-Raja berdasarkan kepada dapatan daripada Jabatan Mufti. Jadi tarikh hari raya yang kita raikan sekarang ini bukan dibuat saja-saja. Bukan ulama' mana-mana suka-suka hati kata oh hari raya dan sebagainya. Tetapi macam mana saya katakan tadi, ini melibatkan Majlis Raja-Raja. Jadi ketetapan hari raya untuk negara kita ini adalah mengikut ketetapan Majlis Raja-Raja. Dan oleh kerana negara kita kecil saja, tak bersamana pun, jadi ketetapan Majlis Raja-Raja ini adalah terguna pakai untuk seluruh negeri dekat dalam negara kita ini. Dia takkan jadi lagi lah peristiwa macam dahulu di mana negeri Perak, kalau tak salah saya, beraya sehari awal berbanding dengan negeri-negeri lain. Dia takkan jadi macam tu dah. Sebab sekarang ini dah ada kesepakatan semua negeri kat Malaysia ini akan ikut ketetapan Majlis Raja-Raja. Kalaulah contoh macam sekarang ini kan, Brunei baru beraya hari ini. Sedangkan Brunei ini berada dekat lokaliti yang sama dengan Sabah dan Sarawak. So, secara asasnya, secara logiknya, sepatutnya Sabah dan Sarawak pun baru beraya hari inilah. Sebab mereka pastinya akan nampak anak bulan seperti mana Brunei nampak. Kalau Brunei tak nampak, mereka pun tak nampak sebab lokaliti sama, betul tak? Tetapi oleh kerana Sabah dan Sarawak ini tertakluk kepada jajahan takluk negara Malaysia, jajahan takluk untuk Majlis Raja-Raja di seluruh negara kita ini termasuk Yang di-Pertuan Agong, jadi mereka akan ikut ketetapan negara ini. Dan seandainya, okay, ini sekadar mengambil satu contoh. Seandainya kalau mereka salah, Majlis Raja-Raja salah, Jabatan Mufti salah, itu bukan atas kita. Kita tidak dipertanggungjawabkan atas kesilapan mereka sebenarnya. Mereka ini yang menetapkan apa-apa, jadi segala keputusan berkaitan dengan ini adalah terbergantung kepada tanggungjawab mereka. Boleh faham itu Jadi tuan-tuan sekalian, tak kiralah kita ni berilmu macam mana sekalipun kan, kita tak payahlah membuat sesuatu perkara yang boleh mengelirukan orang ramai, terutamanya berkenaan dengan hukum hakam agama. Sebab benda-benda macam ni, macam saya katakan, bukan kecil. Ia melibatkan peralihan daripada wajib puasa ke haram puasa. Jadi benda-benda macam ini macam tak berapa kenalah. Dan sekiranya kalau tidak dibendung, ianya akan terus mencambahkan kekeliruan dalam masyarakat serta menggalakkan masyarakat ini tidak lagi untuk mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah, iaitu Majlis Raja-Raja. Dan benda itu tak molek sebenarnya. Belum cerita nak anda main Jabatan Mufti lagi. Jadi kepada mereka yang menyambut Hari Raya semalam seperti saya, dah solat raya, dah makan dan sebagainya kan, tak ada masalah. Sambutlah Hari Raya itu dengan penuh kesyukuran tanpa was-was. Sebab apa? Sebab itulah tarikh yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Maka kita pun sami'na wa ta'na, kita just patuh saja kepada apa yang telah ditetapkan pemerintah kita. Sebab kita yakin mereka bukan menetapkan tarikh itu sekadar suka-suka, tetapi melalui beberapa proses yang sangat-sangat teliti sebelum mereka menetapkan tarikh sesuatu benda itu. Sebab benda ini macam saya katakan melibatkan hukum. Dan pada mereka yang tiba-tiba pula kata baru nak raya hari ini dan sebagainya kan,
Saya tak naklah kata suruh anda insaf ke apa-apa ke. Cumanya saya mengharapkan agar selepas ini tolonglah berhati-hati. Sebab yelah, mungkin anda ada ilmu. Kita akui ilmu anda. Tetapi inilah kadang-kadang yang kita sebutkan sebagai cerdik tak boleh nak diikut, bodoh tak boleh nak diajar. Sebab ini semua akan mengelirukan orang lain. Nanti anda kata kalau Jabatan Agama datang, raid anda, jumpa anda dan soal siasat anda kerana telah menyebarkan satu ajaran yang bertentangan dengan fahaman ahli sunnah wal jemaah dekat negara kita ini, masa itu anda jangan play victim pula. Jangan pula anda kata dekat mereka ini, jabatan-jabatan agama ini, soalan ini. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?